Assalamualaikum Cik Faizal, selamat datang ke Awani. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi ataupun ingin minta Cik Faizal berkongsi pandangan dan nasihat sedikit tentang COVID-19. Boleh Cik Faizal? Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan pada hari ini. Dan sambil itu saya nak mengucapkan juga selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam yang menyambutnya. Okey, bagaimana saya menggambarkan COVID-19? Apa saya punya deskripsi? Okey. Sebelum tu saya nak mengucapkan Alhamdulillah, syukur kita semua masih lagi hidup untuk terus berperang dengan COVID ini. Ada di kalangan keluarga kita, rakan-rakan kita, kenalan-kenalan kita, ada yang telah kembali menemui Allah disebabkan COVID ini. Ada juga yang telah terjangkiti. Tapi Alhamdulillah, kita masih lagi sihat, masih diberi Allah keupayaan untuk terus melihat sejarah ini dan berperang dengan COVID-19 ini. Okey. Pada saya, COVID-19 ini adalah satu bencana, bencana yang Allah turunkan, tidak lain dan tidak bukan untuk memberi peringatan kepada kita sebenarnya. Memberi peringatan kepada kita supaya jangan terlalu mengikut nafsu, jangan terlalu mengikut hati. Okey, pandangan saya COVID-19 di Malaysia dan seluruh dunia. Alhamdulillah, kalau di Malaysia saya melihat secara peribadi, di Malaysia COVID-19 ni agak terkawal, tidak seperti negara-negara luar, contohnya Itali, Amerika, Perancis, sampai berpuluh ribu yang mati. Kita ada juga kematian sekarang dalam 100 lebih. Ya. Seharusnya kita semua cuba untuk memahami pengorbanan frontliner ni. Frontliner ni lah yang paling penting. Kita harus hargai mereka. Bagaimana kita nak menghargai mereka? Dengan cara kita mematuhi apa yang telah kerajaan arahkan kepada kita. Kalau kerajaan kata stay at home lah. Jarakkan, penjarakan lah. Jangan kita nak lawan. Okey? Pakej rangsangan ekonomi yang kerajaan berikan pada saya cukup bagus. Cukup bagus. Saya tak bab-bab ekonomi ni saya tak pandai sangatlah yang nak mengulasnya. Tapi kalau kita lihat secara pandangan ni secara individu berkenaan dengan pakej ni secara umum lah. Pakej ni satu perkara yang baik dan kita macam saya adalah seorang kaki tangan kerajaan, kita ada pendapatan tetap dan syukurlah kita tak asalah sangat berkenaan dengan ekonomi ni. Walaupun kita disuruh duduk di rumah, gaji kita, pendapatan kita tetap terus berjalan. Tapi yang kita kesiankan kepada rakan-rakan kita yang berniaga, terutama yang kecil-kecilan, apabila duduk di rumah mereka tak dapat income. Ini yang patut kita kasihani lah. Mohon jugalah jasa baik rakan-rakan kita yang berpendapatan tetap, termasuk contohnya seperti saya sendiri ni. Kita hendaklah ada rasa ingin berkongsi tu, supaya kita dapat bantu rakan-rakan kita yang lain yang kurang bernasib baik, yang tak ada pendapatan tetap, yang terkesan betul dengan masalah COVID ini. Kita share sama, kita bantu-membantu, kita tolong-menolong antara satu sama lain. Sebab itulah diturunkan keadaan seperti ini, pandemik seperti ini, supaya kita kembali kepada sifat-sifat yang sebegini. Okey, kesan COVID-19 ini banyak sebenarnya, tuan-tuan. Kesan dari sudut ekonomi, kesan dari sudut emosi, kesan daripada
prasarana apa semua memang meninggalkan kesan. Dan bila ditanya kat saya bila COVID ini akan berakhir, sebenarnya saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu sebab sekarang pun masih kes-kes baru masih lagi ada setiap hari. Cuma pada pandangan saya secara peribadi, sekiranya COVID ini betul-betul hilang, kesan dia paling tidak pun 6 bulan selepas tu memang masih ada. Memang trauma tu memang akan masih ada pada kita. Rasa takut-takut tu memang masih ada. Dan sekurang-kurangnya 6 bulan lah selepas clear betul-betul, 6 bulan selepas tu saya rasa baru kita dapat kembali semula kepada kehidupan normal. Okey, kesan emosi memang jelas lah kepada keluarga-keluarga yang telah terkena ataupun yang mana keluarga telah kehilangan orang-orang tersayang. Kemungkinan ada di kalangan mereka ini akan mengalami trauma di atas sebab-sebab hal-hal begini, dan kemungkinan dia melalui kehidupan selepas ini tak sama seperti yang dia telah lalui sebelum ini, disebabkan trauma ni. Kenalah membantu sesama kita, bukan saja dalam bentuk wang ringgit material. Kita kena bantu support mereka juga daripada emosi, dari sudut emosi. Kita beri lagi keyakinan, kita beri mereka kekuatan, kita angkatkan mereka kembali kekuatan emosi mereka supaya mereka dapat menerima ini semua sebagai satu takdir Allah, suatu perkara yang Allah nak berikan kebaikan kepada kita semua. Okey, pasca kehidupan selepas COVID-19, ini yang menarik. Ini yang saya nak lihat. Bagaimana kita masyarakat ni, individu ni akan melalui kehidupan. Kita sebenarnya nak buang ataupun apa sebenarnya yang kita nak? Saya rasa salah satu benda kita nak bebas sebenarnya. Kita nak hidup kita bebas, tapi bebas yang macam mana? Itu yang kita kena fikirkan pasca kehidupan selepas COVID ini. Adakah kita nak COVID ni hilang kerana kita nak kembali hidup seperti dulu? Hidup, contohnya, saya tak menyalahkan sesiapa, saya tak menuding jari kepada siapa-siapa. Okey, kita lihat macam ni. Adakah kita nak COVID ini hilang supaya kita dapat kembali hidup seperti dulu? Contohnya, lepak, kelab malam, pergi pub, minum arak, ataupun supaya kita lebih mudah untuk pergi ke kedai 4D, beli nombor ekor, ataupun kita lebih mudah untuk keluar dengan couple kita, pegang sana pegang sini, dedah sana dedah sini, buat benda yang tak senonoh. Adakah itu yang kita nak supaya COVID ni berakhir, supaya kita dapat kembali buat benda-benda macam tu? Tak, tuan-tuan. Kita kena lupakan benda tu. Seharusnya dalam hati niat kita sekarang ni, kita nak COVID ini hilang, COVID ini berakhir, supaya kita dapat kembali kepada kehidupan kita yang lebih baik. Sepatutnya fasa COVID ini kita bermuhasabah. Jika kita pernah main 4D, main nombor ekor, main judi, lepas ni kalau keadaan dah elok, tolonglah berhenti. Carilah rezeki yang halal. Kalau kita pernah minum arak, lepas ni tolong berhenti. Kalau pernah kita buat benda tak senonoh dengan pasangan kita, dengan yang bukan suami isteri, berhentilah, tuan-tuan. Lihatlah, contoh, kita ambil contoh sepanjang COVID, kan premis semua ditutup, termasuk 4D, yang nombor ekor tu pun ditutup. Ini contoh, yang nombor ekor ditutup semuanya. Boleh pula kita tahan, tak nak bermain. Tapi sekarang kita nak COVID ni berakhir supaya kita dapat bermain semula. Itu tak betul, tuan-tuan. Kita kena berhenti. Kita kena ambil iktibar daripada COVID ni supaya berhenti dengan benda-benda macam tu, judi dan sebagainya.
contoh, dan lain-lain jugalah. Kalau kita tak buat macam tu, tak mustahil Allah akan kembalikan semula bala-bala, mungkin dalam bentuk yang lain ataupun mungkin dalam bentuk yang sama. Itu kita kena ingat. Selain daripada benda tu, banyak juga iktibar yang boleh kita ambil daripada fasa COVID ini. Salah satu yang ingin saya nak tekankan berkenaan dengan sikap menabung lah. Sikap menabung. Kalau yang ada pendapatan tetap terutamanya, janganlah boros sangat. Kalau boleh, tanamkan juga sikap menabung selepas ini. Jangan kita terlalu ikut nafsu, boros berbelanja. Kalau boleh, dalam pendapatan tu biarlah ada sebahagiannya kita simpan untuk tabungan. Mana tahu nanti berlaku lagi perkara macam ni, sekurang-kurangnya kita ada saving, ada tabungan untuk kita support kehidupan kita. Kita tak tahu apa akan berlaku selepas ini. Okey, baiklah Encik Faizal. Kami di Awani ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Faizal di atas perkongsian ini, dan semoga kita semua terselamat daripada pandemik ini. Dan akhir kata daripada Encik Faizal. Okeylah, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada tuan semua yang telah memberi peluang kepada saya untuk memberi pandangan dalam wawancara ini, dan harap semua mendapat, kita semua bersama dapat tiba ambil pengajaran daripada perkara yang berlaku, yang telah Allah berikan ujian ni. Sebenarnya ujian ini yang Allah berikan kepada kita kerana Allah sayang kita, kerana Allah nak naikkan martabat kita. Ambillah peluang ini supaya Allah naikkan darjat dan martabat kita. Janganlah kita gunakan peluang ini untuk menjadikan kita lebih jatuh martabat kita, rugi. Dahlah kita kena kurung, dahlah kita kena hadapi benda-benda macam ni. Lepas tu di sisi Allah pun kita makin tak elok. Itu tak baik lah. Lebih seharusnya kita dah penat berperang apa semua, kena kurung apa semua. Patutnya kita dalam keadaan lepas ni martabat kita lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah satu ujian untuk kita. Ingat tu, ini adalah satu ujian. Allah tidak buat benda ini untuk menganiaya kita. Sebaliknya, Allah berikan ujian ini adalah untuk meningkatkan martabat kita. Sekian.